Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga tuan-tuan dan puan-puan semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang inventory personality warna. Yang ni sebenarnya inventory personality warna ini adalah mengukur bagaimana personality kita melalui warna. Warna ni bermacam-macam warna, tapi yang diukur dalam inventory ini yang diolah oleh Profesor Madya Dr. Siddiq Muhammad Noor daripada UPM. Kita ada 4 elemen warna. Yang pertama adalah warna emas, yang kedua adalah warna hijau, yang ketiga adalah warna biru dan yang keempat adalah warna jingga. Okey, macam mana kita nak tahu kita ni berpersonaliti apa? Personality apa sebenarnya? Warna apa? Okey, sebenarnya dalam diri kita ada keempat-empat jenis warna, ada elemen warna yang saya sebut tadi. Tapi yang mana lebih dominan? Itu adalah personality kita lah. Okey, macam mana nak mengetahui kita personality apa? Yang pastinya kena menjawab inventory personality warna tadilah. Kita ada 100 soalan. Yang ni jawab ya atau tidak sahaja. Tapi pada pagi ini saya ingin kongsi tentang ciri-ciri warna yang saya sebut tadi, warna emas, biru, jingga dan hijau. Okey, mari kita tengok yang pertama, warna emas. Personality warna emas apa? Sebelum kita pergi lebih jauh kepada ciri-ciri, kegunaan inventory personality warna ini untuk apa? Okey. Yang pertama adalah untuk mengenal personality diri. Yang kedua, kalau kita nak buat pembahagian kumpulan dalam LDK pun boleh. Yang ketiga, untuk keberkesanan hubungan suami isteri dan rumah tangga. Contoh, kalau keberkesanan rumah tangga ni, saya personality emas. Husband pula, kalau kita tak buat inventory ni kita tak tahu, tapi kalau bagi saya, sebab saya dah biasa, jadi kita dapat tahulah. Bila kita dah buat benda ni, kita tahu husband kita personality apa. Contoh warna biru. So bila ada klien datang jumpa saya, dia cakap ada konflik rumah tangga. Jadi melalui IPW ini, inventory personality warna, kita boleh tengoklah kat mana lopong-lopong hubungan rumah tangga itu sendiri. Dan yang kedua, seterusnya keharmonian keluarga. Keharmonian keluarga ni bukan sahaja pasangan kita, tapi kepada anak-anak kita juga. Okey, seterusnya keberkesanan komunikasi. Macam mana orang emas nak bercakap dengan orang jingga? Macam mana orang hijau nak bercakap dengan orang biru? Itu semua ada dalam inventory personality warna lah. Dan yang seterusnya adalah gaya asuhan anak-anak. Contoh, bila kita ada anak, kita ada 4 anak contoh. Anak yang pertama personality warna emas. Yang kedua warna biru, yang ketiga warna jingga. Setiap personality itu berbeza asuhannya. So kalau kita tahu personality anak kita, so kita dapat asuh anak kita dengan cara yang terbaik lah, cara yang tepat dan betul. Okey, contoh tak apa, nanti kita pergi selepas inilah kalau contoh untuk asuhan anak-anak. Seterusnya teknik pengajaran. Contoh cikgu-cikgu, lecturer semua boleh menggunakan inventory personality warna untuk matching, untuk sesuaikan gaya pengajaran. Seterusnya penyelidikan dalam bidang keselarasan kerjaya dan penagihan dadah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan penyelidikan dalam bidang kerjaya? Contoh, orang emas dia lebih sesuai kerja apa. Orang biru sesuai lebih kepada apa. Okey, biasanya kalau profesor, doktor, orang saintis, dia adalah personality hijau. Okey, kalau badan-badan beruniform lebih sesuai kepada personality emas. Biasanya artis lebih kepada jingga.
Okey. Dan kalau kita tengok dari segi isu penagihan dadah. Yang penagihan dadah ni rata-rata penagih dadah berpersonaliti apa? Okey, personality biru dan jingga. Sebab biru apa, jingga apa, kita pergi selepas ini. Okey, so kita terus kepada ciri-ciri utama lah. Ciri-ciri utama personality warna. Okey, yang pertama adalah warna emas. Kata kunci warna emas adalah peraturan. Okey. Ini baru kita tengok dari segi kata kunci. Orang emas kita kena tengok, kita kena ingat dia adalah orang yang suka kepada peraturan. Okey, yang kedua adalah warna hijau. Warna hijau adalah fikiran. Kata kunci adalah fikiran. Okey, yang seterusnya adalah warna biru. Kata kunci dia apa? Kata kunci adalah perasaan. Dan yang keempat adalah jingga, orange. Kata kuncinya adalah kebebasan. Okey. Seterusnya kita tengok ciri-ciri yang mendalam tentang warna emas. Orang emas, personaliti emas ni boleh dipercayai. Okey, boleh dipercayai, bersifat keibubapaan, bertanggungjawab, ikut peraturan, adat resam, tradisional, konservatif, sistematik. Okey, kalau kita tengok orang emas ni kan, contoh kalau dia balik kampung lah kan. Balik kampung malam, tengah-tengah malam ada traffic light. Lepas tu nyala lampu merah. Dia akan berhenti walaupun tak ada kereta sebelah kiri dan kanannya. Itu adalah personality emas. Dan orang emas juga adalah orang yang sangat menepati masa dan tidak suka orang yang suka main-main dengan peraturan. Peraturan tetap peraturan. Kalau salah tetap salah. Kalau betul tetap betul lah. Okey, kalau selain itu, dia lebih kepada ciri-ciri keibubapaan. Kalau contoh kalau kita ada kawan kan, kalau kita pergi rumah dia, dia layan kita ni macam mak-mak tau. Macam kita seronok pergi rumah dia. Macam tu lah, lebih kurang Dan individu ini adalah orang yang sangat boleh dipercayai. Kalau contoh, kalau kita ada masalah, kalau kita nak cari kawan-kawan yang boleh kita harapkan, kita cari orang yang personality emas lah. Okey. Dan sangat bertanggungjawab. Dari segi kerja pula, kalau dia buat kerja, kalau dia mulakan projek A, dia akan habiskan projek A. Dia tak akan lompat sana, lompat sini, lompat ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dia tak. Dia akan habiskan projek A terlebih dahulu, baru seterusnya lah. Okey. Dan kita tengok yang kedua adalah warna hijau. Warna hijau biasanya kalau kita tengok berdasarkan teori, dia ni bijak pandai, panjang akal, bersifat ingin tahu, kompleks, falsafah, tenang, sabar, berpengetahuan. Biasanya kalau kita tengok profesor, doktor, saintis semua berpersonaliti hijau. Dan kita susah nak memahaminya sebab dia kompleks. Lepas tu fikiran dia tu tak sama dengan orang yang personaliti biru contohnya. Contoh kalau kita tengok bangunan kan, bangunan yang 4 segi tepat. Contoh dia ada keluasan tapak, keluasan tanah 4 segi tepat, dan bangunan itu akan dibuat 4 segi tepat. Dia tak akan buat unik. Dia memang straight. Kalau nak bercakap dengan dia, ini dari segi komunikasi, kita menggunakan fakta yang betul. Kita mesti ada sumber rujukan kalau nak bercakap dengan dia lah. Contoh bos kita personality hijau. Macam mana kalau kita nak bercakap dengan bos kita, orang yang personality hijau? Sebelum kita pergi jumpa bos kita, kita dah ada maklumat-maklumat yang kita beranggapan dia akan tanya. Itu adalah cara komunikasi lah. Okey. Dan biasanya orang hijau ni adalah pendiam. Dia lebih suka menyendiri, introvert person lah. Okey. Dan dia tenang, sabar, dia tak cepat marah. Bila ada satu-satu masalah, dia akan duduk, diam, tenang dan akan cari jalan penyelesaian. Dan seterusnya, kita tengok kepada warna biru. Warna biru ni macam mana? Personality dia apa? Tadi kata kuncinya adalah perasaan, emosi kan.
personality biru mempunyai ciri-ciri adalah seorang yang romantis, harmoni, tulen, kerjasama, unik, berseni, empati, setia. Kalau kita nak cari orang pasangan ataupun pasangan yang setia, kita cari orang yang biru lah. Maksudnya kita dia akan setia dengan kita. Macam tu lebih kurang lah. Okey. Dan dia orang yang romantis. Dia kalau nak bercakap dengan dia dari segi komunikasi, dia mesti ada perkataan tolong. Boleh tak tolong saya? Boleh tak bantu saya? Dia mesti perkataan tu berlapis, berbudi, maksudnya lembut, ada metafora, dan dia sangat suka kerjasama lah. Maksudnya kalau kita nak minta pertolongan dia, sangat senang orang yang biru. Dan perlu berhati-hati, orang biru sangat sensitif. Kalau dia merajuk, kita kena pujuk dia lah. So kalau ada pasangan kita, contoh husband kita ataupun wife kita, sikit-sikit merajuk, mesti orang biru. So kalau orang emas ataupun kalau orang hijau, dia tak suka sikit-sikit merajuk kan. Dia cakap benda kecil nak merajuk. Tapi itulah personality biru. Okay. Seterusnya yang last sekali adalah jingga. Jingga ni orang yang jingga, siapa orang yang jingga? Jingga ni adalah personality yang tidak suka peraturan. Suka perkara-perkara mencabar. Lagi bahaya lagi dia suka. Spontan. Gopoh-gapah, kelam kabut. Berani. Kadang-kadang berani tak bertempat. Okey, suka pertandingan. Dia suka kepada sifat-sifat yang ingin menang. Maksudnya dia akan bersemangat. Okey. Seterusnya, lagi bahaya lagi seronok lah dia buat. Seterusnya dia berkemahiran. Orang-orang ni, orang-orang jingga kebanyakannya adalah artis, sebab dia suka spontan. Lepas tu dia berkemahiran. Lepas tu kalau kita tengok tokoh-tokoh negara yang berlayar seorang diri, yang perempuan Sharifah, namanya tu, Sharifah, itu saya lupa namanya. Itu adalah personality jingga. Maksudnya dia berani mencuba. Orang lagi bahaya lagi dia suka. Kalau ada pertandingan, walau apa pun dia akan join pertandingan tersebut. Lagi satu dia tak suka peraturan. Contoh, peraturan bagi dia amat menyusahkan. Kalau orang jingga, kalau kita tengok dekat rumah lah, dia pakaian dia merata-rata. Dia tak suka kalau berbanding dengan orang emas sangat teliti dan sangat cermat. Kalau orang emas, contoh dekat rumah ataupun dekat pejabat, kalau ada orang masuk bilik dia akan tahu walaupun tak diberitahu. Okey, berbanding dengan orang jingga, dia takkan perasan sebab bilik dia sentiasa orang cakap kalau bersepah, kalau penuh meja dekat office, lagi banyak idea lah, lagi berseni katanya. Orang emas dia orang jingga. Okey. Dari segi contoh, dari segi gaya asuhan anak-anak, macam mana nak mengasuh anak dari personality ini. Kalau jingga, kita akan cakap kat anak-anak kita, tengok abang dapat straight A. Kalau contoh anak kedua personality jingga, dia akan rasa diri dia dicabar. Okey. Kalau anak biru, macam mana? Kalau anak biru, dia tidak suka dibanding-bandingkan. Okey, dia kena sentiasa bagi kata-kata semangat dekat dia. Kalau anak hijau, personality hijau, dia macam mana? Biasanya anak personality hijau ni dia tak banyak songih. Dia bijak, dia pendiam, dia sendiri-sendiri, dia berdikari. Kalau anak emas, dia akan dengar je cakap mak ayah.
Dia tak banyak problem. Biasanya yang banyak problem adalah personality jingga lah. Kalau kita cakap tu, dia cakap ni. Kita cakap tu, dia cakap ni. Itu adalah gaya asuhan anak-anak. Okey. Apa lagi nak bagi tahu? Kalau saya rasa cukup setakat itu. Kalau nak tahu lebih mendalam tentang personality warna ini, boleh jumpa saya ataupun boleh hubungi saya lah untuk kita jawab inventory tersebut. Ada 100 soalan, jawab ya atau tidak sahaja. Dan kita akan tahulah personality kita warna apa sebenarnya. Saya rasa cukup setakat ini pada kali ini. Kalau ada apa-apa boleh hubungi saya ataupun boleh email untuk membuat temu janji. Sekian sahaja daripada saya. Maafkan saya sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Maafkan saya, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang kelemahan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.